apa yang hendak dibahaskan sedikit sebanyak mewakili pandangan orang muda. Sebab apa yang berlaku pada hari pertama persidangan parlimen kali ini dengan izin the unparliamentary behaviour, iaitu sikap yang tidak mencerminkan ciri-ciri sebagai ahli parlimen, menyebabkan golongan muda melahirkan rasa kecewa, hampa dan marah. Lihat sahaja komen-komen di laman media sosial seolah-olah betapa teruknya Parlimen Malaysia ini sehinggakan ahli-ahli parlimen yang rasional dan tekun juga terpalit bersama kerana nilai setitik rosak susu sebelanga. Namun sifat anak muda itu tidak mudah mengalah. Mungkin ada perkara yang belum dicapai, kita kena terus berusaha. Tidak mengapa hari ini kita tidak ada kuasa. Yang penting kita kekal berpegang kepada prinsip dan perjuangan. Yang di-Pertua Speaker, saya percaya bahawa dengan izin the end doesn't justify the means, iaitu matlamat semata-mata tidak semestinya menghalalkan cara. Kerana apa yang anak muda mahu ataupun rakyat Malaysia secara umumnya, mereka mengharapkan agar kita memahami kehidupan mereka, jujur dengan kemampuan kita, ada sifat kebertanggungjawaban, tidak rasuah, tidak salah guna kuasa dan seterusnya, bersungguh-sungguh mencari jalan sama ada melalui dasar ataupun pelaksanaan yang lebih adil dan telus. Yang di-Pertua Speaker, pertama, bila kita membicarakan soal anak muda, kita kena sedar bahawa jumlah belia pada masa kini telah melangkaui 15-16 juta orang ataupun lebih hampir separuh 47% daripada populasi negara. Dalam kekhususan politik hari ini, saya menyeru Parlimen Yang Mulia untuk kita mengemukakan dengan izin New Deal ataupun tawaran baru kepada anak muda dengan kembali kepada perkara-perkara asas yang bermakna dalam kehidupan mereka. Sama ada yang masih bujang ataupun yang berkeluarga, iaitu soal ekonomi ataupun dengan izin bread and butter issues. Sebab apabila berlaku sesuatu krisis, hukum alam menyebabkan sesuatu keadaan itu akan kembali kepada sifat ataupun sikap semula jadi ataupun realiti sebenar. Ternyata pandemik COVID-19 ini mendedahkan betapa teruknya, betapa kroniknya sebenarnya kelangsungan sektor pekerjaan kita dan pendapatan rakyat Malaysia. Belia, tidak kira Melayu, Cina, India, Kadazan, orang asal di Semenanjung, Sabah dan Sarawak, mereka yang berusia 40 tahun yang paling terkesan teruk. Seperti yang dinyatakan, yang kita tahu bahawa statistik daripada Jabatan Perangkaan menunjukkan bahawa kadar pengangguran telah mencecah 5.3% ataupun dengan anggaran seramai 860,000 orang penganggur, tertinggi sejak zaman 80-an. Walau bagaimanapun, yang lebih merisaukan, nisbah pengangguran di kalangan belia berbanding dengan kumpulan umur yang lain lebih tinggi. Kalau di Malaysia ini pun lebih tinggi berbanding dengan nisbah purata dunia. Purata untuk sesebuah negara, nisbah pengangguran belia berbanding dengan mereka yang berusia 40 tahun ke atas adalah sebanyak 3 kali ganda. Tetapi di Malaysia ini, nisbah pengangguran belia berbanding dengan mereka yang berusia 40 tahun ke atas adalah 6 kali ganda. 6 kali ganda, Tuan Yang di-Pertua. Ini turut dikongsikan melalui dapatan daripada Perkeso yang menunjukkan bahawa data terkini 61% mereka yang hilang pekerjaan ketika COVID-19 ini adalah di kalangan belia. Jadi inilah cabaran anak muda dan mereka terpaksa tempuhi juga. Jadi janganlah pandang rendah atau menyalahkan orang muda semata-mata. Kita kena cari jalan untuk wujudkan peluang pekerjaan, padanan kerja yang lebih tepat dan pada masa yang sama paling penting, biarlah gaji atau pendapatan itu setimpal.